Allahu 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 Allah. Hedonism, serangan liberal, serangan pemikiran. Di mana tuan-tuan dan puan-puan, kegagalan kita ini untuk mempunyai keizahan. Sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan saya percaya tuan-tuan dan puan-puan semua tahu tentang ayat yang disebut oleh Umar. Umar radhiyallahu an, dia pernah menyebut, dahulunya kita ini adalah umat yang hina, bangsa yang hina. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Islam. Tetapi kita akan menjadi hina semula, kita akan dihina semula apabila kita mencari kemuliaan di luar daripada Islam. Tuan-tuan dan puan, hari ini berapa ramai orang dia cuba membuktikan bahawa dia adalah seorang yang moden dengan menanggalkan hijabnya. Dia cuba menjadi seorang yang moden untuk fit dalam masyarakat supaya dia tak nampak macam muslim yang kolot. Dia takut nak berpenampilan Islam. Dia takut nak baca doa pun takut. Dia takut nak solat, tak maulah aku solat 5 waktu nanti orang cakap aku ekstrim. Dia takut. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab dia hilang kemuliaan. Dia rasa kemuliaan itu adalah dengan kita boleh speaking English. Well, Islam menggalakkan kita belajar agama, tak ada masalah. Zaid bin Sabit, dia ambil masa 2 minggu untuk belajar bahasa Aramaik. Semata-mata nak berkomunikasi dengan Yahudi. Dia boleh, tak ada masalah. Buat benda yang sama. Betul tak? Betul ke tidak tuan-tuan dan puan? Kita salahkan Kristian sebab gunakan duit untuk menarik orang Islam yang miskin masuk Kristian. Tapi sebelum kita salahkan mereka, tanya diri kita. Dalam asnaf zakat, kita pun ada untuk mu'alaf. Kita bagi duit kepada mereka untuk tarik mereka masuk Islam juga. Samalah tu. Tetapi tuan-tuan dan puan, nak salah jangan salah Yahudi. Sebab mereka nak buat agenda mereka. Kan nanti ada orang fikir, ini ejen Yahudi ke apa? Macam mana support Yahudi? Bukan. Dengar habis dulu. Tuan-tuan dan puan, hari ini, antara stok simpanan minyak paling banyak terletak di mana? Di negara Arab kan? Betul ke tidak? Maksudnya, mereka juga adalah antara negara paling kaya. Bayangkan tuan-tuan dan puan, negara Brunei yang begitu kecil, Sultan Hassanah Bolkiah boleh menjadi antara manusia terkaya di dunia dengan Brunei yang kecil, dengan perairan yang kecil, dengan minyak yang ada. Kalau Arab Saudi semua, berapa banyak? Banyak gila. Tetapi kenapa tuan-tuan dan puan-puan kita tak mengatakan orang Islam kita sepatutnya juga mengumpulkan duit itu ketika pemilihan Presiden Amerika Syarikat, kita melobi Presiden Amerika Syarikat untuk adakan polisi pro-Islam. Tapi kita tak. Kita gunakan duit itu untuk beli kelab bola sepak. Betul ke tidak? So nak salahkan Zionis saja, nak salahkan Yahudi saja. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk salahkan orang senang. Tapi kita kena tengok diri kita. Mereka ada agenda, kita pun ada agenda. Masalahnya kita orang Islam pun ada duit. Kita pergi beli player Neymar seorang $200 juta. Tapi nak bantu Rohingya berapa juta bagi? Tak sanggup. Nak ajak player datang nak untuk sekadar bergambar, untuk buat konsert, bayar berpuluh juta. Tapi untuk bagi kepada orang miskin, tak apa, sikit-sikit tak apa. Tuan-tuan dan puan, senang kita nak salah. Masalah kita ialah kita ada Quran dan Sunnah. Saya sebagai seorang yang memeluk Islam, saya merasa sangat sedih. Orang Islam ada Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah yang selalu kita laungkan, itulah pegangan kita. Dan Quran dan Sunnah itu selalu menyeru kepada kita, wattasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan berpecah. Tapi apa kita buat? Kita berpecah. Kita sebenarnya melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mencari 1001 alasan untuk tak nak ikut Quran dan Sunnah, tapi mulut kita lawankan apa? Kita kena ikut Quran dan Sunnah. Tapi Quran dan Sunnah kata, wattasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Oh tak boleh, tak boleh. Dia tu geng sana, dia tu geng sana. End up kita buat apa? Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya banyak cabaran kita hari ini kerana sikap kita. Kerana sikap kita sendiri. Hari ini kita 1.7 bilion, 1.7 bilion umat Islam. Yahudi 6 juta saja boleh mengalahkan 1.7 bilion. Tak boleh brain. Sebab kegagalan kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Hatta tuan-tuan dan puan-puan, sesama kita dalam masjid ni pun mungkin ada yang tak ngam. Tak ngam pasal apa?
dia politik lain, dia parti politik lain. Come on lah. Mungkin ada yang kata, ini macam dah beletir. Bukan beletir. Siapa yang ikut Facebook saya, ikut Instagram saya tak masuk politik. Saya bukan ahli politik. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, berpolitik silakan. No problem. Tapi jangan sehingga menggugat kita punya ukhuwah persaudaraan Islam. Innama mu'minun wa ikhwah. Setiap yang beriman itu bersaudara. Itu je. Saya bukan nak petik politik, tapi saya nak suruh kita berfikir. Saya selalu cakap dengan kawan-kawan saya, sebab saya banyak kawan yang berlainan aliran. Saya kata, dalam Islam, boleh tak kita bekerja sama dengan non-Muslim? Boleh ke tidak boleh? Boleh. Soalan saya, kalau saya sebagai Muslim, saya boleh bekerja sama dengan seorang non-Muslim yang mensyirikkan Allah. Kenapa saya tak boleh bekerja sama dengan seorang Muslim yang mentauhidkan Allah walaupun dia berdosa? Antara tauhid dengan syirik, mana lebih teruk? Tak boleh gantung lah, tak boleh nak beza lah kan. Sebab tauhid, absolutely. Tapi antara dosa lain dengan syirik, mana lebih teruk yang Allah tak akan ampunkan kalau orang tu mati? Syirik. Pernah tak kita fikir, kalau aku boleh kerjasama dengan seorang non-Muslim yang mensyirikkan Allah, takkan aku dengan orang Islam yang masih sembahyang, masih solat 5 waktu, yang mentauhidkan Allah, yang mengatakan Nabi SAW itu adalah Nabi, maksudnya dia saudara aku, kenapa sesama saudara aku tak boleh, tetapi dengan seorang yang tak ada pertanian akidah aku, boleh bekerjasama, rapat pula tu? Problem dengan pemikiran kita. Tuan-tuan dan puan-puan boleh disagree tau. Saya tahu apa yang saya cakap ni agak sensitif, tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh disagree. Tetapi itu harapan saya, untuk melihat bagaimana umat Islam bersatu. Saya bagi satu contoh sebelum pergi kepada luaran. Dan dengan contoh ini saya akan bawa kepada cabaran luar. Tuan-tuan dan puan-puan perasan tak? Bukan isu politik ya. Tuan-tuan dan puan-puan perasan tak? Isu Jawi. Bagaimana semua mereka bersatu. Tak kira aliran apa. Orang Islam? Tak. Nampak tak? Kita cakap dia pandai. Kita cakap dia pandai. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sepatutnya bersatu. Sampai Permaisuri Agong pun bersuara. Something common, kita bersuara. Tapi semua masing-masing nak mencari point macam mana. Tak, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ini saya nak bawa kepada cabaran luar, iaitu tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dalam Quran bahawa orang-orang kafir ini, mereka, walaupun mereka berbeza akidah, mereka berbeza agama, tetapi bila bab nak menyerang Islam, mereka akan bersatu. Dan terbukti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW telah sebutkan benda ini 1400 tahun yang lampau. Dalam sebuah hadis, Nabi sebut akan tiba suatu masa bahawa kalian ini akan diserang dari segenap penjuru oleh orang kufar, orang kafir, di mana Allah menarik ketakutan mereka terhadap kamu seumpama makanan yang dikerumuni dari segenap penjuru. Maksudnya, Nabi dah sebut dah apa yang terjadi hari ini, iaitu kita akan diserang dari segenap penjuru. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, Islam dengan Muslim diserang dari segenap penjuru dunia. Yes, tadi tuan sebut isu Palestinnya, isu Rohingya-nya, isu Uigurnya dan sebagainya. Betul? Kita diserang. Dan Nabi kata seumpama makanan. Dan sahabat tanya, ya Rasulullah, waktu itu jumlah kami sedikit ke? Nabi kata, tak. Jumlah kalian ramai, tetapi kalian ini seumpama buih di lautan. Kerana kalian ini ditimpa penyakit al-wahan. Apa penyakit al-wahan? Cinta dunia, takut mati. Nak bersuara, nak buka, bukan suruh pergi pukul orang. Tak, Islam tak cakap macam tu. Setakat nak bersuara untuk menyatakan solidariti pun, untuk menyokong sesuatu, kita tak maulah kan cakap nanti kan menyinggung orang pula. Oh, agama disinggung tak apa. Kita nak bercakap tak boleh. Macam mana? Ini telah terbukti tuan-tuan dan puan-puan, mereka itulah agendanya. Saya bagi contoh. Saya tak suka cakap kosong. Saya suka bagi contoh. Isu guru saya, Dr. Zakir Naik. Tuan-tuan dan puan-puan kenal? Isu ini isu bangsa ke isu agama? Dia bukan isu bangsa. Dia isu agama. Tahu kenapa isu agama? Saya akan buktikan. Dr. Zakir Naik ni, dia adalah orang India berbangsa India. Betul? Kaumnya India. Yang banyak menentang dia di Malaysia siapa? Orang India juga. Yang menyokong dia dan membela dia siapa? Cina ni. Ini Cina tau, bukan India tau. Melayu. Jadi di mana datangnya bangsa tu? Tak ada. Agama.
Ini isu agama tuan-tuan dan puan-puan. Ini isu agama. Dia bukan isu, mereka bukan serang Zakir Naik, tetapi Zakir Naik adalah ikon Islam, walaupun mereka nafikan, suka hati mereka lah. Tetapi dia adalah ikon Islam. Dengan dapat mereka menghalau Zakir Naik keluar daripada Malaysia, apa akan berlaku? Kemudian, insya-Allah, saya akan jadi sasaran seterusnya. Dan orang-orang lain yang akan berdakwah ni akan jadi sasaran. Bukankah hari ini tuan-tuan dan puan-puan, Yadim nak buat program di dalam sekolah untuk orang Islam pun dipertikaikan? Yes, tapi program itu bukan termaktub dalam Perlembagaan Perkara 11 kurungan keempat dan kurungan ketiga bahawa adalah hak orang Islam dalam perlembagaan untuk menyebarkan agama. Tapi sekarang kita bukan menyebarkan agama di sekolah, kita mengajar orang Islam. Allah